Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanika. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم ثم أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Imam, juga pengerusi majlis, para ahli jawatankuasa masjid, para imam Bilal, muslimin muslimat tetamu Allah yang dirahmati sekalian. Sebagaimana maklumi, hari ini sudah masuk hari ke-3 hari ini. Ya Allah, cepatnya masa berlalu ya. Kalau sebelum ini kita selalu mendoakan, ataupun imam pun selalu mendoakan, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Hari ini Allah makbul, bukti Allah sudah makbul doa kita. Alhamdulillah, Allah makbul doa kita. Dan masuk hari ketiga dan kita nampak Ramadan dia tidak menunggu kita, tidak. Masa Ramadan sudah pun berlalu dah. Dia Ramadan dia tak lama. Berapa jam je Ramadan ni? 24 kali 30. Berapa jam? 750 jam saja. Tetapi detik-detiknya, ya Allah, sangat luar biasa harganya. Allah yang mahu tahu. Tuan-tuan, ada 2 orang sahabat Nabi yang berkawan baik. Ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Talhah bin Ubaidillah. 2 orang sahabat dia berkawan baik. Kemudian dua-dua ini dia masuk Islam bersama, masya-Allah. Dan mereka sangat bersungguh menghayati agama. Takdir Allah, salah seorang di kalangan mereka, di kalangan berdua itu mati syahid dulu. Mati syahid. Mati syahid maknanya mati yang paling sempurna dalam agama. Kemudian tak lama lepas itu, kawannya setelah tahun berikutnya, sahabatnya pula yang meninggal. Dua-dua mati. Yang ini mati biasa saja. Maka sahabat Nabi yang bernama Talhah, dia bermimpi pada suatu malam, dua-dua orang ini ahli syurga. Allahu Akbar. Cuma dia merasa keheranan. Rasa keheranan sebab orang yang mati biasa ini, yang mati biasa, dilayan lebih istimewa dalam syurga. Allahu Akbar. Patutnya yang syahid lah lebih utama. Maka dia mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa boleh berjadi begini ya Rasulullah? Maka Nabi menyatakan, kenapa awak keheranan sedangkan kawan kamu walaupun dia mati biasa, tetapi dia ni telah melalui tahun yang berikutnya, telah melalui Ramadan. Dan bagaimana dia menghayatinya, dan bagaimana dia sembahyang, banyak mana dia sembahyang. Sebab tu Nabi kata, jarak pahala bandingan orang yang pertama dan kedua itu, kata Nabi, lebih jauh daripada ataupun sejarak langit dengan bumi. Langit dengan bumi. Beza dia. Para ulama menyatakan ini kelebihan penghayatan Ramadan. Kelebihan penghayatan Ramadan. Sebab tu siapa yang bersungguh menghayati Ramadan, pada tahun berikutnya makamnya di sisi Allah berbeza, tuan-tuan. Berbeza. Sebab itulah rahsianya Nabi menyebut, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Nabi menyebut, orang yang paling baik di kalangan kamu. Siapa orang paling baik? Orang yang panjang umur dan yang baik amalan. Dia menghayati, terutamanya menghayati Ramadan. Allahu Akbar. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apa amalan yang patut kita fokus
dalam menghayati Ramadan pada kali-kali ini dan kali yang berikutnya? Apa amalan tuan-tuan? Yang ini kita kena cuba sama-sama hayati, dan semoga kita mendapat anugerah Ramadan ya Allah limpahkan kepada umat ini. Kalau kita boleh buat ringkasannya ialah fokuskan 3 perkara. Fokuskan apa? 3 perkara. Yang pertama, sempurnakan yang fardu. Sempurnakan yang fardu. Yang kedua, banyakkan amalan sunat dan sunnah. Banyakkan amalan sunat dan sunnah. Dan yang ketiganya, kata para ulama, ialah jangan putus berzikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik tuan-tuan, kita nak dapat 3 perkara ini pun, kata para ulama, dia tidak mestilah kita menghayati cara yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab umat ini, kita ini mendapat anugerah Allah daripada apa? Limpahan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud apa dia? Soalan macam Allah limpahkan kepada Nabi, siapa dekat dengan Nabi dia akan dapat limpahan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi bersabda dalam hadis sahih, Nabi kata, "Anal Qasim wallahul mu'ti." Saya ni, kata Nabi, pembahagi saja, tukang bahagi saja. Yang memberinya Allah. Sebab tu kalimah Al-Qasim, kata ulama, Al-Qasim isim fa'il. Isim fa'il makna apa dia? Dia tak terikat dengan masa. Maknanya dari dulu, sekarang dan seterusnya. Maknanya Nabi itu kan pembahagi. Hatta ke akhirat pun. Di akhirat pun kita dapat syafaat. Bila Allah limpahkan kepada Nabi, maka kita akan dapat. Allahu Akbar. Itu rahsia tuan-tuan. Rahsia apa dia? Rahsia kita semayang tahiyat awal, tahiyat akhir. Kita baca, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna. Maknanya bila dah dapat limpahan selamat kepada Nabi, barulah umat dapat Assalamu alayna. Barulah umat dapat selamat sejahtera. Jadi maknanya kita nak dapat 3 perkara yang saya sebut tadi tu, 3 amalan, kita kena tengok Nabi juga. Macam mana Nabi sempurnakan amalan fardunya yang pertama. Tuan-tuan, amalan fardu ni banyak ya. Cuma kita nampak semayang, kita nampak puasa. Ya, ini memang jelas nampak. Di sana ada lagi amalan fardu yang sebagai tanggungjawab kita. Baik. Yang pertama, sembahyang. Sempurna sembahyang macam mana tuan-tuan? Sempurna sembahyang. Tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita amal pun sekarang. Sempurna sembahyang fardunya tidak mesti apa dia? Berjamaah. Tidak dapat tidak apa dia? Afdalnya di masjid. Di masjid sebagaimana kita buat. Sebab itulah bulan Ramadan ni tuan-tuan, seboleh-bolehnya dalam masa 150 waktu ni, 5 kali 30, jangan miss satu kali pun kita miss berjamaah. Jangan sekali pun jangan miss. Jangan miss. Bagaimana sahabat Nabi kalau bulan biasa bukan bulan fardu, bulan Ramadan, dan Nabi menghormati sahabat. Sebab tu kadang-kadang sahabat ada riwayat, sahabat datang lambat miss berjamaah, sehingga Nabi kata, wahai sahabat, siapa nak sedekah hari ini, nak tolong semayang semula untuk sahabat bersolat berjamaah bersama dengannya. Maka ada sahabat, Allahu Akbar, semayang, maka orang ikut balik. Maknanya apa dia? Jangan miss solat fardu berjamaah, insya-Allah tuan-tuan. Afdalnya di masjid mesti dah. Dan kalau tidak di mana-mana, pastikan berjamaah. Tuan-tuan bayang ya, kalau semayang berjamaah sekali kita buat, macam kita buat 70 kali kita buat. Macam 70 kali. Sebab 70 kali ganda. Kali pula 27. Allahu Akbar. Kalau pahala khusyuk berjamaah pula, Allah Maha Kaya. Banyak macam mana, Allah yang Maha tahu. Alhamdulillah setakat ni kita belum miss lagi dak solat berjamaah. Sebab tu untungnya Tok Imam Tok Bilal ni dia untung dia tak tinggal berjamaah. Baik tuan-tuan, kemudian puasa yang sempurna macam mana tuan-tuan? Puasa yang sempurna, tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tengok pada Nabi. Sebab tu Nabi mengajar
faham maknanya rukun, tidak batal puasa dan sebagainya. Nabi mengajar puasa mestilah puasa zahir dan batin. Zahir dan batin. Maknanya apa dia? Zahir maklumi, batin maknanya jaga sungguh-sungguh daripada buat maksiat. Jaga sungguh-sungguh. Jadi maksiat ini dia datang ke mana? Dia datang ke anggota. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, perut, masuk semua tu. Sebab tu kita kena jaga sungguh-sungguh. Maknanya seolah-olah lagi banyak kita jaga tak buat maksiat, puasa kita makin sempurna. Makin sempurna. Cuma masalah tuan-tuan, saya perhati orang kita lah, kita rasa bila buat taat pada Allah, sedekah kita bagi, kita rasa kita buat taat, kita baca Quran, kita rasa kita buat taat. Tapi kurang kita rasa kita tahan perasaan, tahan daripada buat maksiat, tahan. Sebenarnya kita sedang nak rasa kita sedang buat taat sekarang tu. Lagi banyak, contohnya kita tak tengok gambar-gambar yang tak benar, yang dilarang Allah, kita tahan tak tengok, dia sedang buat taat. Waktu sahabat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebutlah hadis, Nabi kata, bila seseorang itu dia rasa nak buat maksiat, rasa nak buat dosa yang penuh dengan kerinduan, kalau orang minum arak ketagih tu, dia rasa nak buat maksiat, dia tahan. Yang lebih dahsyat lagi kalau orang ketagih pil-pil khayal, dadah dan sebagainya, dia tahan. Waktu Nabi kata orang ini bila dia rasa kerinduan nak buat maksiat, dia tahan, dan dia mati dalam kerinduan nak buat maksiat, tapi dia tak buat. Apa dia dapat? Nabi kata orang ini mati syahid. Mati syahid. Nampak tak tuan-tuan? Maknanya kalau teringin nak buat maksiat, tiba-tiba kita tahan tu taat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan sembarangan. Lepas tu kita cubalah bulan Ramadan ni jaga sungguh-sungguh mata, telinga kita. Kalau kita jaga, lagi sempurna insya-Allah tuan-tuan. Tapi kata para ulama, kalau kita dah tahan dah, tak cukup lagi untuk dapat sempurna Ramadan. Tak cukup lagi. Lagi apa dia lagi? Ialah kalau ikutlah hadis, sebab Nabi pernah disoal oleh sahabat, ya Rasulullah, ketika berjihad, jihad mana yang lebih afdal ya Rasulullah? Ketika berpuasa, puasa macam mana yang lebih afdal ya Rasulullah? Nabi kata ialah orang itu dia ketika berpuasa, dia dah jaga daripada maksiat semua, mulutnya tidak putus berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, tidak putus berzikir. Zikir ni makna apa zikir? Zikir maknanya sebut kalimah yang ada nama Allah. Subhanallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Astaghfirullah, dan semua yang ada kalimat-kalimat, ataupun paling sedikit Allah. Sebab kalimah Allah dia nur, dia cahaya. Sebut je, dia ada cahaya. Allah yang Maha tahu. Sebab tu tuan-tuan, bulan Ramadan ni seolah-olah macam kalau 13 jam dia berpuasa, katakan tak putus berzikir. Zikir ni baca Quran, masuk semua, makin tak putus, lebih afdal bagi orang itu, bagi afdal. Terutamanya dalam zikir istighfar. Zikir istighfar, Astagfirullah, ataupun bahasa Melayu, ya Allah maaflah saya, ya Allah maaflah ya Allah, boleh, tak salah. Sebab apa dia? Apa rahsia zikir ataupun istighfar ini? Tuan-tuan cuba tengok ayat Al-Quran yang menyebut tentang buat haji, amalan haji. Allah menyebut, thumma afidu min haitsu afadan nas wastaghfirullah. Manusia ketika berada di padang Arafah, insya-Allah diampun dosa oleh Allah. Allah ampun dosa orang berada di Arafah, ikhlas pada Allah. Tapi bila nak melaksanakan haji seterusnya ke Muzdalifah, ke mana lagi, ke Mina dan Tawaf dan seumpamanya, Allah suruh istighfar lagi.
Apa rahsianya? Sedangkan tadi dah diampun dah. Kira-kira bila nak buat haji istighfar lagi. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata apa? Kita bila buat taat, jaga dah supaya tak buat maksiat. Dosa ada lagi. Dosa terbuat lagi. Dosa masih terbuat. Jadi bila dosa kita terbuat, maka pahala puasa kita dia berlubang. Kalau bahasa kita dia berlubang sana berlubang sini. Jadi bila kita istighfar ataupun zikir, dia akan apa dia? Dia akan menampung balik, tampung balik. Ini rahsia dia, kata para ulama. Sebab itu bila kita berzikir pada Allah masa istighfar ini, masa kita puasa ini, ya Allah, dia menyempurnakan pahala puasa kita. Sebab tu kena bersungguh, tuan-tuan, bersungguh. Jangan tak bersungguh. Jangan tak bersungguh. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang hayat pada masa ketika macam mana pun tak putus berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita amal, tuan-tuan, masa kita berpuasa khususnya. Dan tak cukup lagi, kata para ulama, nak menyempurnakan puasa kita yang sangat kita mengingini kesempurnaannya. Kata Imam Ghazali rahimahullah, masa kita berbuka, masa berbuka makanan apa yang kita nak makan? Apa yang kita makan? Kita makan banyak benda, nasi, kita makan kurma, ya. Cuma kata para ulama, kata Imam Ghazali, pastikan makanan yang berbuka sebagaimana Rasulullah ataupun mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan saya maksudkan qadar banyak mana, jenis saya maksudkan. Sebab Nabi ni bila makan, pastikan bila makan confirm tidak ada yang haram, wajib, mesti dah. Nabi menjauhi syubhah. Dan Nabi ni lebih lagi. Nabi kalau diberi sedekah pun Nabi tak makan. Kalau sahabat, hadis Salman Farisi, Rasulullah, kurma ini saya sedekahkan kepada Rasulullah. Nabi kata, saya tak makan sedekah. Sedekah kita boleh makan. Yang tak boleh makannya, kalau kita bukan asnaf, zakat itu tak boleh makan. Cuma saya nak fokus, kata para ulama, malah Imam Ghazali menyebut, sila bila berbuka jangan makan makanan syubhah. Elakkan. Makanan syubhah, elakkan. Makanan syubhah ni makanan apa? Saya tengok pada ta'rif yang disebut oleh para ulama, antaranya fatwa negara Mesir dan beberapa buah negara lain. Contoh makanan syubhah ialah makanan buatan orang bukan Islam. Makanan buatan orang bukan Islam. Baik. Di dari segi hukum fiqh, makan syubhah. Syubhah ni maknanya kesamaran. Tak confirm. Kalau makan juga, dia tidak haram. Cuma dia boleh, kata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, sama ada makruh ataupun khilaful aula. Makruh. Paling maksimumnya makruh. Cuma Nabi sebut, faman ittaqa syubhat faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi. Siapa-siapa yang menjaga syubhah, dia telah menjaga kesucian agamanya, dan siapa yang menjaga kesucian maruah agamanya. Allahu akbar. Dan saya perhati, kalau kita nak amal serta merta, semuanya payah juga. Maksud saya, cuba tuan-tuan tengok biskut. Tahu biskut? Contohlah biskut lah. Biskut selain pada biskut raya, biskut Melayu orang Melayu lah. Selain pada biskut, sebut contoh orang Islam buat biskut, dijual di pasaran sekarang. Biskut apa? Biskut Mary, biskut cream cracker, syarikat-syarikat yang berkenan Muslim semuanya. Wallahu a'lam lah, kita perhati. Kalau nak payah jugalah, payah. Perasa makanan. Allahu akbar. Nampak tak tuan-tuan? Tapi adalah perasa Islam ada. Jadi saya nampak, ya Allah. Sebab itulah kita perhatilah kitab. Pertama, para sahabat Nabi, salafus salih, farafus salih. Sebab bila mereka tengok Nabi sangat menjagainya, mereka meletakkan syubhah ini
Setaraf macam makanan haram juga, setaraf. Walaupun hukum saya telah sebutkan tadi, makruh ataupun khilaful aula saja. Tapi mereka meletakkan begitu. Nampak tak? Imam Ghazali pun sebut dalam kitab Ihya malam Minhajul Abidin, dia antara rahsia nak khusyuk sembahyang, nak sedap buat ibadat. Dia kata apa? Jangan makan yang haram, jauhi syubhah. Allahu alam. Jadi kita pun kena balik. Payah juga nak amal dalam masyarakat kita zaman sekarang. Tapi siapa nak, silakan. Nak dapat rahsia-rahsia anugerah Allah, silakan. Cuma kita bila kita baca kisah hadis-hadis ataupun penjelasan begini, apa salahnya kita mula buat ambil tindakan perlahan-lahan, sikit-sikit. Kalau ada pilihan yang orang Islam buat 100%, kita ambil. Kita ambil. Kalau contohlah bihun dengan ni, bihun Islam dengan Islam, kita ambil yang Islam dulu. Kalau ada pilihan, kalau tak ada cok jakim, okey dah. Kalau bahasa kita, okey dah. Tapi maknanya keutamaan. InsyaAllah tuan-tuan, cerita pengalaman. Walaupun ini bukan hadis, tapi seorang yang pernah saya ketemui. Ada seorang, saya panggil dia Tok Guru lah. Dia cerita pengalaman. Dia kata, Ustaz, saya dulu macam kita amalkan semayang begini, rasa semayang khusyuk tak khusyuk macam ni lah, zikir sedap tak sedap macam beginilah. Tapi suatu malam dia kata, saya bermimpi. Dalam mimpi, seorang Tok Guru dalam mimpi nasihatkannya. Apa dia? Haji, jangan makan makanan syubhah. Pengalaman. Jadi dia pun bila faham makanan syubhah antara makanan orang bukan Islam lah, maka dia belajar menghayati tak makan makanan orang bukan Islam. Kalau biasa order mi, order je. Tapi bila tengok mi kedai, contohnya tengok mi orang bukan Islam, batal. Batal. Banyak benda lah. Sehingga dia kata apa, nak makan tu tengok orang non-Muslim, tengok makanan buatan orang bukan Islam, lama rasa macam terpenjara. Ini pengalaman dia lah. Tapi dia jaga sungguh-sungguh akhir sekali saya dapat anugerah banyak benda dia sebut. Antaranya, kalau sebelum ini tak pernah mimpi jumpa Rasulullah, tapi sekarang beberapa kali, 3 kali, dia sebut 3 kali mimpi jumpa Rasulullah. Lagi apa lagi? Mimpi wali Allah Terengganu macam Tukku Palo, Tukku Pulau Manis, Masya Allah. Dan apa lagi? Zikir, sebut zikir, sedap rasa. Semayang macam biasa semayang. Dia tak pandai bahasa Arab pun, tapi semayang sedap semayang. Wallahu a'lam. Dan memang pun kalau kita tengok dalam kitab Imam Ghazali pun, dia kata makna-makna semayang ini bukan nombor 1 sebenarnya untuk khusyuk semayang. Tidak. Itu mungkin nombor 2, nombor 3. Yang penting apa dia? Jauhi maksiat dan jaga makanan. Jangan jauhi syubhah, haram dan syubhah. Nanti kita cuba amalkan untuk apa dia? Untuk kesempurnaan puasa kita. Cuba amalkan tuan-tuan. Sikit-sikit, koho-koho kata Terengganu kata. Koho-koho insya-Allah. Jadi dah banyak lagi kefarduan kita dalam tanggungjawab tunai hak isteri, tunai hak suami, ibu bapa, itu kewajipan itu. Baik. Saya masuk sikit lagi masuk lagi. Yang kedua, tak cukup dengan itu lagi tuan-tuan, untuk menghayati Ramadan sempurna fardu, banyakkan amalan sunat dan sunnah. Banyakkan. Sebab itu amalan-amalan sunat, bersungguhlah tuan-tuan. Bersungguhlah. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau bulan biasa, bukan bulan Ramadan ni, bulan biasa, Nabi kalau tertinggal sunat rawatib, kalau bulan biasa pun Nabi akan qadha sunat rawatib. Betul, riwayat menyebut Nabi pernah bila tetamu luar negara datang jumpa dengan Nabi, Nabi layan mereka. Kadang-kadang sampai miss mayang sunat rawatib tu, qabliyah tu, Nabi qadha balik. Ada riwayat Nabi qadha, kadang-kadang lepas Nabi qadha lagi. Nampak tak tuan-tuan? Ini kalau bulan biasa. Bulan Ramadan, Allahu Akbar. Apa kata kita, kalau bulan biasa kita tak ambil cakna sangat, jadi bulan Ramadan ni tak miss, cukup 2 ataupun tambah lagi. Kau tinggal qadaan
qada kita qada, insya-Allah tuan-tuan. Sebab itulah semua amalan sunat-sunat kita buat semuanya sebagaimana bila kita tahu amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan itu saja tuan-tuan, sebab kita nak dapat anugerah Allah ni, limpahan Allah curah pada Nabi sampai kepada kita ni, baru dapat pada kita. Semua sunnah Nabi yang kita tahu, buatlah dengan penuh takzim dan membesarkan, memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta apa dia, sehingga kan basuh tangan betul lah. Kementerian Kesihatan pun suruh basuh tangan. Tapi bila kita basuh tangan, tinyak ke Rasulullah. Kita nak begitu bulan Ramadan ni. Hatta nak pakai selipar pun, tinyak ke Rasulullah kanan. Sebab sahabat Nabi dia buat begini. Sebab tu riwayat menyebut ada sahabat Nabi bila dia keluar rumah, keluar pada masjid, dia tersilap pakai selipar kaki kiri dulu. Tersilap saja. Ini bukan bulan biasa. Tersilap. Kalau kita silap pakai je, masuk je pakai mula. Tapi tidak. Sahabat Nabi dibalik ke rumah macam buat dosa besar. Balik rumah sugol, sedih. Jadi nak hilangkan rasa fras dia tu, malah dibeli 60 gantang syair. 60 gantang buat apa? Beri kau ni cupak, ni 2 cupak, seumpamanya. Orang tanya sebab apa ni sahabat? Dia kata apa? Sebab nak bayar kafarah, sebab telah melanggar satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amal tuan-tuan, sungguh satu sunnah Nabi yang menjadi amalan di kalangan sahabah. Kadang-kadang kita tak buat. Amalan apa dia? Amalan tidur. Semua orang tidur tak ada orang tak tidur. Cuma kita baiki sikit je. Tuan-tuan, di antara sunnah Nabi yang Nabi menyebutlah hadis, man bata dzakiran tahiran. Nabi mengajar konsep bila nak tidur, suasana nak tidur tu macam nak pergi sembahyang. Nak kena suci bersih. Kalau kita mandi ambil wuduk semua nak pergi sembahyang. Yang ni ambil wuduk nak tidur. Ya. Dan sunnah Nabi kita cuba amal bulan Ramadan ni. Permulaan nak lena kalau boleh tidur apa? Cuba tidur mengiring sebelah kanan. Dia konsepnya permulaan saja. Lepas tu lepas tidur nak pusing sana, nak macam mana tak rasa dah. Dia start dia kata para ulama. Baik. Tapi tak cukup itu. Siapa yang zakiran, baik, masa tidur tu baca ni, kita baca doa. Memang kita amalkan tak? Baca Al-Mulk, baca Qul-Hu, 3 Qul sebagainya. Nabi nak selagi penamat tidur itu ialah penamat bila kita jaga ialah dalam keadaan zakiran. Zakiran ni makna apa? Dalam keadaan tidur dalam berzikir. Yang tu disebut hadis tu. Rawahu Abu Daud. Maknanya kita dah baca semua, nak last sekali dah. Penutup. Subhanallah. Nabi nak gitu. Dia kalau kita boleh buat begini, itu maksima kita mengikut sunnah Nabi zikir. Maksima dah tu. Maksima. Sebab Nabi walaupun Nabi lena, walaupun Nabi dah tidur, walaupun Nabi dah mula lena tu, dia nafas lain. Walaupun dah lena dah, Nabi berzikir lagi. Itu zikir, dipanggil zikir dalam hati, kita tak tahu. Semua para anbiya Allah kurniakan mereka begini. Maksima kita umat, itu saja maksima. Baik. Maka dia panjang lagi hadis perbahasan tu, tapi kita cuba buat. Semua sunnah dan sunat kita buat, semua kita tahu. InsyaAllah tuan-tuan kita akan dapat. Dan yang ketiga saya nak sebut pagi ni ialah jangan miss, walaupun dia ada berkait juga, jangan putus tuan-tuan, banyakkan berzikir. Banyakkan berzikir. Banyakkan berzikir, sama ada puasa ke tak puasa ke, malam ke siang ke, banyak berzikir. Sebab Nabi tuan-tuan 24 jam Nabi tak putus berzikir. Tak putus dalam berzikir ni. Tak putus. Allahu Rabbi, tak putus berzikir 24 jam. Allahu Akbar. Sama ada zikir dengan mulut ataupun zikir dengan hati. Baik. Dan nak zikir apa kita nak zikir? Dia asas zikir yang patut menjadi amalan kita ialah dalam kehidupan kita,
ialah 3 perkara. Tiga jenis zikir lah. Yang pertama, istighfar. Dah sebut dah sikit lagi, istighfar, astagfirullah. Yang paling pendek, astagfirullah, maaflah saya ya Allah. Yang kedua, selawat Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Dia moleknya bila selawat ni nak pendek boleh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad boleh dah. Tapi yang moleknya sebagaimana Allah mengajar, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi maknanya kalau selawat Nabi tu kalau nak molek ada taslim. Maknanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kena ada tak? Lam tu kena ada ataupun lam. Tengoklah. Tu kena ada. Selawat Nabi. Yang ketiga kena ada juga la ilaha illallah. La ilaha illallah kena ada. Tuan-tuan, dia nak hak afdal sekalinya ialah kena zikir yang banyak. Zikir yang banyak. Kalau sebut 100 okey dah. Tapi kena zikir yang banyak. Terutama di hari-hari begini yang sangat istimewa, terutama pada waktu-waktu malam. Sebab zikir ni kita boleh di mana-mana, masa mana-mana pun, masa menunggu, masa apa-apa pun boleh berzikir. Dia kena, kata para ulama, zikirlah biar banyak. Banyak tu banyak mana? Kau tengok kepada kitab Syarah Sanusiyah, dia kata banyak, kategori banyak, tapi paling sedikit. Banyak yang paling sedikit berapa? 300. Banyak tapi paling sikit, masing-masing di kategori banyak lah 300. Mana kalau istighfar bercukup 300, selawat bercukup 300, la ilaha illallah bercukup 300. Kalau 100 je okey, zikir dah, tapi tak banyak tu. Makna begitu. Tuan-tuan, banyakkan zikir tuan-tuan. Saya baca kisah seorang wali Allah, seorang tabi'in, Khalid bin Ma'dan, seorang ulama, seorang tok guru dan sahabat tabi'in di Syam. Dia subhanallah je, amalan subhanallah saja 40,000 kali satu hari. 40,000 ni sikit ke banyak? Sehingga dari jadi amalan dia ni Allah tunjuk karamah. Masa orang mandikan mayat dia, mati dah ni, orang mandi mayat dia, masa orang mandi tu, pemandi mayat tengok jari jemari dia gerak lagi, masih bergerak, mati dah ni tapi bergerak lagi, mandi mayat dia. Tapi suara tak bunyilah. Kalau tangan bergerak, suara berbunyi juga, Allah. Lari orang barangkali. Simple je. Bakal nak karamah, nak tunjuk lekat, seolah-olah kata para ulama, roh tercabut, walaupun keluar roh duduk berzikir lagi. Ulama khilaf kat situ, tak apalah. Imam Ghazali rahimah, Imam Ghazali saya baca kisah dia, saya baca ni dahsyat dan luar biasa. Sebab itulah Allah kurnia kepada kasyaf, dia nampak yang orang tak nampak. Rupa-rupanya rahsia dia zikir juga. Sebab tu bila pernah masa dia menulis kitab. Bila menulis apa maknanya? Masa menulis, mata tengok, tangan mencatat, otak berfikir, mulut dia berselawat. Tuan-tuan bayang, tulis, mata tengok, otak berfikir, tangan mencatat, tapi mulut Allahumma salli ala sayyidina. Oh, kita tak lewat tu. Kenapa tak boleh buat? Sebab kita tak biasa. Tapi bila dah kita amalkan, insya-Allah. Tuan-tuan, para ulama disebut sikit lagi nak mati. Dia sebenarnya begini, rahsia-rahsia zikir, rahsia amalan taat ni bila kita buat, bila sampai lekat, bahasa kita lekat tabiat, itu tanda dia dah datang. Rahsia zikir sampai pada kita. Dia panggil waridat dia mari. Rahsia zikir maknanya bila kita buat lekat, Allah akan campur hati orang tu. Sehingga seronok buat zikir. Kadang-kadang ada orang disuka sembahyang sunat sehingga seronok, mana Allah lekatkan. Ataupun dipanggil waridat, anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita boleh buat ni tuan-tuan, dia bukan Ramadan saja, kita akan guna sepanjang hayat kita.
InsyaAllah tuan-tuan, bila kita kuat berzikir begini-begini, kita nak sangat kemuncaknya di hari kematian kita boleh melafazkan kalimah-kalimah zikir ataupun la ilaha illallah. Semoga Allah beri kebaikan kepada saya dan tuan-tuan sekalian. Bersungguhlah tuan-tuan untuk menghayati 3 perkara yang saya sebutkan ini. Mudah-mudahan kita dapat anugerah Ramadan dan kita jadikan Ramadan ini terbaik untuk kita. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma rzuqna lailatal qadr wa ihya fiha ya rabbal alamin. Allahumma shfi mardana ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.